أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت تعلم وتعلم والتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya pada malam ini sekali lagi kita dikumpulkan dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesihatan serta kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan doa kita itu tadi serta bacaan zikir kita itu tadi, Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita pada malam ini serta Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua pada malam ini dalam kalangan hamba-hambanya yang soleh, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kitab Iman dan Makmur ini. InsyaAllah tuan-tuan yang ada kitab itu sama-sama kita tengok. Cumanya saya tak ingat muka surat berapa. Surat apa?
Yang saya rasa muka surat 9, saya rasa lah. Tak tahu, tak ingat. 9. Itu lah. Jadi itulah muka surat 9. Qala musannif hafizahullah ta'ala. Jadi lupa. Jadi maksudnya saya takut yang saya tanda ni saya dah baca. Jadi wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau betul, insya-Allah kita akan sambung, iaitu pada muka surat 9. Jadi solat berjemaah adalah satu benda yang sangat penting, terutama bagi orang lelaki. Orang lelaki ni, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat berjemaah. Jadi bila begitu, Nabi Muhammad tak pernah tinggal solat berjemaah. Ada setengah daripada mazhab mengatakan solat berjemaah untuk orang lelaki adalah fardu ain, wajib. Jadi fardu ain setengah. Kerana Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah sehingga ke akhir hayat Nabi Muhammad. Start daripada difardukan solat berjemaah, istiwa Isra Mi'raj, maka sehinggalah akhir hayat Nabi, sahabat tengok Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah. Nabi musafir pun Nabi solat berjemaah, Nabi bermungkin pun Nabi solat secara berjemaah. Jadi sebab tu setengah daripada mazhab kata wajib solat berjemaah. Siapa yang tak pergi solat berjemaah untuk orang lelaki, maka hukumnya haram. Bukan Jumaat. Solat Jumaat kan macam mazhab kita, solat Jumaat je wajib. Tapi setengah daripada mazhab lain, solat berjemaah juga wajib. Maka orang lelaki tak pergi solat berjemaah, maka hukumnya haram, berdosa. Maka musalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang lelaki duduk kat rumah masa waktu zuhur, duduk kat rumah, maka orang rumah dia tak suruh pergi sembahyang berjemaah, maka dengan orang rumah dia berdosa. Kalau ikut mazhab lain lah. Namun dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, wajib ialah wajibnya dipanggil fardu kifayah. Maksudnya wajib sebahagian orang saja. Maksudnya kalau dekat surau kita ni ada sekumpulan orang menunaikan solat berjemaah, maka yang lain tidak dihukumkan wajib lagi, yang lain dihukumkan sunnah. Maka kalau ada paling kurang berjemaah ialah 2 orang, seorang makmum, seorang imam. Itu paling kurang. Maka kalau ada di masjid di surau kita, bukan nak suruh 2 orang je mari, tak payah mari. Cuma nak bagi tahu hukum, biar kita faham. Maksudnya kalau ada 2 orang sembahyang berjemaah di sini di surau kita, maka dia telah mengangkat hukum fardu kifayah kepada orang lain. Jadi orang lain tak jadi fardu kifayah, jadi sunat. Jadi kalau kita tahu surau kita ni seorang je ada, maka kita kena usaha supaya kita boleh mari solat berjemaah, biar boleh buat jemaah. Kerana seorang tak boleh buat solat berjemaah. Kerana ada surau tempat sempat, termasuk surau dekat rumah saya tu, sebab surau banyak satu, lepas tu orang tak ramai. Jadi kadang-kadang saya pergi, saya azan, saya iqamat dan saya jadi imam. Jadi tak ada orang. Jadi tidak boleh, maksudnya tidak, kita panggil apa? Tidak dipanggil solat berjemaah, solat seorang diri. Paling kurang 2 orang. Jadi kita usaha, jadi usaha supaya kita boleh mari solat berjemaah, terutama di surau kita ini, kita imarah dengan solat berjemaah. Musalli ala sayyidina Muhammad. Jadi maghrib dengan isyak ni biasa orang ada asar, kadang orang berjalan tak. Lama satu Ahad, payah nak cari orang. Musalli ala sayyidina Muhammad. Tapi surau tuan-tuan ni saya rasa tak dekat dengan rumah orang, tak jadi masalah kot. Surau saya je. Musalli ala sayyidina Muhammad. Surau tempat saya tu, dia asalnya rumah orang, dia wakaf satu tanah untuk buat surau. Jadi rumah dia itu, tuan tanah tu dah meninggal dan tak ada orang pun duduk rumah dia. Jadi musalli ala, jadi surau tu jauh sikit lah daripada taman saya tu, jauh sikit saja, tapi boleh pergi. Tapi dia jadi kurang, maksudnya orang tak pergi imarah sangat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Jadi kita tengok malam ni tuan-tuan, iaitu orang perempuan solat berjemaah afdal juga bagi orang perempuan solat berjemaah. Zaman dahulu ada ulama, hari ni lah dia kata orang perempuan dulu tidak dibenarkan solat berjemaah pasal jadi fitnah. Kerana zaman dulu satu dia pakai lampu minyak tanah, maka kadang-kadang orang perempuan datang tak manis, tak mandi. Kerana tu orang munafik. Pada zaman Rasulullah dia tak mari solat berjemaah pada waktu isyak dengan maghrib, kerana lampu pelita tak berapa terang. Jadi setengah pada ulama kata sebab zaman dulu, maksudnya nak jaga fitnah tu susah. Sekarang kita dah ada lansir, ada lampu, pintu pun lain, bangunan kita pun cantik. Zaman Nabi semayang atas pasir, lampu minyak tanah, tempat perempuan tak ada lansir seperti kita ini. Maka setengah pada ulama kata sunat juga orang perempuan semayang di masjid untuk hari ini. Baik, jadi bila kita disunatkan ataupun kita difardukan solat berjemaah, maka kita kena belajar cara-cara solat berjemaah yang sebenar. Okey, muka surat 8. Qala 9. Qala musannif hafizahullah taala, dikata perhatian. Berlainan niat solat makmum dengan solat imam tidak menjejaskan kedua asalkan aturan zahirnya sama. Oleh itu, jadi kalau maksudnya kita bincang sebelum ni, kalau imam semayang jenazah, kita semayang zuhur ikut belakang imam semayang jenazah tak sah. Pasal apa? Pasal perbuatan solat kita tu tak sama. Semayang jenazah dia angkat takbir, kita semayang fardu kita ada rukuk, ada iktidak, ada sujud. Maka perbuatan solat tu tak sama, kita tak boleh ikut, tak sah. Ataupun imam tu semayang sunat gerhana, sunat gerhana tak sama dengan semayang kita, kerana semayang sunat gerhana setiap rakaat dia rukuk 2 kali, sedangkan kita semayang biasa ni rukuk sekali je. Maka kita tak boleh ikut juga orang yang solat sunat gerhana. Perbuatan berbeza tak sah. Tetapi kalau imam tu semayang sunat, dia semayang sunat, kita semayang wajib, sah ikutan. Kerana berbeza niat tidak menjadi masalah. Yang tak boleh berbeza perbuatan. Sama juga kita bincang minggu lepas, minggu yang sudah, orang yang semayang sunat, orang yang nak semayang qasar, semayang solat semayang qasar kan, solat qasar, maka tidak boleh ikut di belakang orang semayang tamam 4 rakaat. Kerana tak sama solat dia. Kan orang semayang tamam 4 rakaat, kita semayang qasar 2 rakaat. Maka tak sama, maka tidak boleh, tidak sah juga. Tapi kalau berbeza niat, kita mari lewat macam maghrib, saya mari lewat, jadi saya tengok ada seorang tengah sembahyang sunat. Lewat sangat tu maksudnya, contoh saya datang sehingga orang tengah sembahyang sunat lepas maghrib kan. Jadi pun saya tengok ada orang sembahyang sunat. Saya tahu orang tu sembahyang sunat, saya pun jadi makmum dia pasal saya nak kelebihan solat berjemaah. Jadi boleh tak begitu? Boleh. Kerana berbeza niat tak jadi masalah. Yang tak boleh berbeza perbuatan. Jadi kalau kita mari lewat, boleh buat gitu. Maksudnya orang tengah sembahyang sunat, kita pun pergi ikut dia. Jadi dapat pahala berjemaah. Ataupun kita mari orang tengah berzikir, subhanallah, subhanallah, kita pun takhir sikit solat. Zikir dulu. Buat tak bersalah. Bagi lewat kan. Buat tak bersalah, berzikir dulu, subhanallah, imam baca doa amin. Untuk bila naik sesuai sunat, kita pun ikut di belakang dia. Tak ada masalah. Boleh buat begitu, takhir sikit kerana kita mentakhirkan solat maghrib disebabkan kita nak kelebihan solat berjemaah, tidak mengapa. Cuma jangan takhir sampai lewat lah, sampai nak masuk waktu lain tu tak boleh. Kisah solat orang yang solat fardu ikut di belakang imam yang solat sunat ataupun sebaliknya. Sebaliknya pun boleh. Kita sembahyang sunat ikut di belakang orang sembahyang fardu, boleh juga. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sembahyang sunat, kita sembahyang sunat nak ikut sembahyang belakang. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada setengah di sembahyang sunat ni kita dibenarkan untuk kita qadha sembahyang sunat. Kalau kita selalu buat sunat untuk kita qadha sembahyang sunat kita. Kalau tuan-tuan ni orang yang istiqamah, tak pernah tinggal sembahyang sunat sebelum subuh, lepas subuh. Sembahyang sunat
Sebelum subuh, lepas subuh tak ada lah. Sebelum subuh, maksudnya kita ni orang istiqamah sembahyang sunat sebelum subuh. Jadi disebabkan ada satu hari tu kita lewat, kita tak sempat sembahyang sunat sebelum subuh, maka kata ulama sunat untuk kita qada lepas kita sembahyang subuh. Jadi dia pun tengok orang tengah sembahyang subuh, kan? Dia pun sembahyang sunat sebelum subuh dia qada, maka boleh sah hukumnya. Gitu. Jadi kalau orang yang belajar, dia tak kata orang yang sembahyang sunat lepas subuh tu salah. Pasal sebenarnya ulama kata boleh qada sembahyang sunat kalau kita selalu buat. Kita tak pernah tinggal, jadi kita diberi peluang untuk kita qada sembahyang sunat kita. Melainkan kita ni tak pernah buat sembahyang sunat. Tiba-tiba lepas subuh kita nak buat, kita nak qada. Tak boleh kan? Kita tak pernah buat. Ni kita selalu buat. Salli ala sayyidina. Sembahyang macam ni juga, macam puasa kan. Puasa hari Syak hukumnya haram kalau orang tu tiba-tiba je nak puasa pada hari tu. Pada hari Syak tu tiba-tiba dia nak puasa. Hari sebelum ni tak puasa pun sunat. Tapi disebabkan dia ni orang yang rajin puasa, selalu dia puasa Senin Khamis ataupun dia puasa 3 kali sebulan, tiba-tiba kena hari yang dia puasa tu hari Syak, maka hukumnya tidak haram kerana dia sentiasa buat. Ni orang yang tiba-tiba nak puasa pada hari Syak tu, maka hukumnya haram. Gitu. Sama sembahyang sunat tadi, yang tiba-tiba nak buat tak boleh. Kalau yang selalu buat nak qada boleh. Okey, yang kedua, sah orang yang solat tunai ikut di belakang imam yang solat qada atau sebaliknya. Boleh juga kita ni sembahyang qada ikut di belakang orang sembahyang tunai, boleh. Ataupun kita ni sembahyang tunai ikut di belakang orang sembahyang qada. Kita nak pergi sembahyang zuhur, kita tengok orang tengah sembahyang, dia kata, jangan ikut saya nak sembahyang qada ni. Kita kata tak, saya mengaji dah malam ni. Saya dah mengaji dah semalam. Ustaz tu kata boleh. Oh ya ke? Boleh. Sembahyang kat dia. Ada setengah orang tak faham, dia ingat saya qada tak boleh. Dia tak bagi kita, so ikut dia. Jadi ni kemah orang yang belajar ni. Kita boleh jawab orang. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat macam ni sebab apa? Kita tahu. Salli ala sayyidina Muhammad. Sah orang yang solat panjang ikut di belakang imam yang solat pendek atau sebaliknya. Sama juga kalau kita ni semayang panjang, kita ikut di semayang orang yang semayang pendek boleh. Kita semayang qada, contoh semayang apa nak bagi contoh. Kita semayang qada isyak di belakang orang yang semayang fardu subuh. Itu semayang subuh, dia mari lewat. Dia datang lewat, kita dah selesai sembahyang subuh, tiba-tiba ada orang datang lewat, dia buat jemaah 2 orang sembahyang subuh di belakang. Kita pun kata, aku nak qada isyak ni, semalam aku tak sembahyang isyak. Macam tu. Tangguh nak sembahyang isyak, dia tidur. Sedang subuh, setengah gitu. Maka dia sedar, aku tak sembahyang lagi, qada lagi isyak ni, semalam aku tinggal, macam tu. Jadi dia pun pergi sembahyang berjemaah di belakang, maka boleh. Selepas imam bagi salam, maka dia bangunlah, tambah 2 rakaat lagi. Jadi masalah. Atau orang yang pendek ikut di belakang orang yang panjang, tak ada masalah. Kalau yang pendek macam mana? Tadi yang panjang boleh lah. Orang bagi salam kita bangkit, tambah 2 rakaat yang pendek ni. Imam buat 4 rakaat, kita 2 rakaat. Kan sepatutnya kita bagi salam. Kita bagi salam, imam berdiri, macam mana? Kita nak berdiri ke, nak bagi salam ke, macam mana? Nanti kita tengok. Kalau ada dah ni, kita terus baca. Apabila solat imam lebih panjang daripada solat makmum, seperti orang yang solat subuh qada ikut di belakang imam solat zuhur, maka makmum itu diberi pilihan sama ada tetap menunggu pada duduk tasyahud akhir atau boleh niat mufaraqah. Dalam hal ini menunggu adalah lebih afdal. Kalau orang sembahyang pendek ikut di imam sembahyang panjang, macam dia sembahyang zuhur, qada subuh ikut di belakang imam yang sembahyang zuhur, maka dia ada 2 pilihan. Orang yang begini, tak tahulah berlaku tak berlaku, tapi kita nak cerita hukum. Kalau tuan-tuan nak buat ke kejap lagi, mana tahu nak praktik ilmu yang kita belajar ni, sikit lagi nak buat. Jadi boleh juga. Maksudnya waktu imam setelah kita selesai ikut imam 2 rakaat, maka sepatutnya kita beri salam sebab kita qada subuh. Tapi imam sembahyang zuhur dia berdiri.
Maka waktu tu kita diberi pilihan sama ada tunggu pada tahiyat akhir tu, tunggu imam turun. Maksudnya 2 rakaat kita kena tunggu imam tunggu situ. Tunggu pada tahiyat akhir tu sehingga imam tahiyat akhir. Maka imam baca tahiyat akhir, bagi salam, kita bagi salam. Itu satu pilihan. Yang kedua, kita boleh niat mufarakah dengan imam, tetapi afdal tunggu. Kenapa afdal tunggu? Maka lagi lama kita duduk dalam solat, maka lagi banyak pahala. Maka sebab tu afdal untuk kita tunggu. Begitu. Jadi kalau boleh pilih yang pertama, tunggu. Pilih yang pertama, tunggu. Tak tahulah tuan-tuan nak tunggu ke tak. Jadi kalau tak boleh tunggu, maka mufarakah lah, niat mufarakah. Cuma pengarang kata yang lebih afdal tunggu. Misalnya sama orang tanya sembahyang sembahyang pula. Ada orang tanya, ustaz, dia kata boleh tak kita nak qada puasa dan niat sembahyang qada boleh tak saya nak niat puasa qada dan puasa sunat di bulan Syawal? Dia kata gitu. Boleh, tetapi afdal kena buat asing lah. Afdal qada dulu, lepas tu kita sembahyang puasa sunat bulan Syawal. Tapi kalau sekali boleh, tetapi kena niat qada dulu, baru boleh niat sunat. Jika seseorang yang solat maghrib itu ikut di belakang imam solat isyak, maka dia ditegah menunggu pada duduk tasyahud akhir kerana duduk pada rakaat ketiga itu tidak dilakukan oleh imam, maka hendaklah makmum itu niat mufarakah. Ini situasi yang kita panggil apa? Lain daripada yang pertama tadi. Untuk yang kita panggil apa? Sembahyang 3 rakaat saja. Sebab apa sembahyang 3 rakaat? Imam yang sembahyang 4 rakaat tu dia tak akan duduk rakaat ketiga. Kalau rakaat kedua dia akan duduk macam tahiyat awal. Rakaat ketiga duduk buat apa? Dia tak akan duduk. Tak ada sebab untuk imam duduk pada rakaat ketiga. Maka waktu tu disebabkan imam tak duduk pada rakaat ketiga, kita tak ada pilihan lain lagi. Jadi kita duduk kerana kita qada maghrib, maka kita kena duduk, kita tak boleh berdiri. Jika berdiri maka batal solat kita, maka kita duduk kerana nak baca tahiyat akhir. Sedangkan imam sembahyang zuhur dia tak akan duduk, maka waktu tu kita tak ada pilihan lain, kena bersegera mufarakah. Maksudnya pada rakaat ketiga tu kita duduk baca tahiyat akhir, kita niat terus mufarakah. Jangan kita niat ikut imam lagi. Tu untuk sembahyang yang 3 rakaat. Boleh. Sembahyang 2 rakaat macam tadi. Boleh ada 2 pilihan. Sembahyang 3 rakaat saja yang tak ada pilihan. Kena mufarakah. Kena berpisah, niat berpisah dengan imam. Niat maksudnya mufarakah ni hati kita terlintah. Kita lintah hati kita tak nak ikut imam tu. Itu dipanggil mufarakah. Gitu. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak perlu usalli semula. Usalli tak boleh. Niat je. Niat mufarakah. Gitu. Boleh tuan-tuan. Sah orang yang solat subuh qada ikut kepada imam yang solat sunat hari raya dan solat sunat istisqa kerana kesamaan peraturan solatnya. Namun adalah aula makmum itu tidak ikut imam dalam melakukan takbir tambahan solat sunat hari raya. Jika dia ikut takbir hari itu tidak mengapa kerana takbir tersebut ada zikir sekalipun ia sunat. Sama juga kita sembahyang qada subuh, kita ikut di belakang orang sembahyang sunat istisqa. Istisqa ialah sembahyang sunat minta hujan. Kalau musim kemarau, kita disunatkan untuk buat solat sunat istisqa ni beramai-ramai. Sekarang tak payah buat lah sebab hujan tak berhenti. Musim kemarau maksudnya. Ada berlaku 1 tahun tu panas sungguh. Saya tak ingat tahun berapa. Kesana bakar, sini terbakar, sana terbakar. Jadi waktu tu kita sembahyang sunat istisqa. Saya tak ingat tahun berapa itu. Panas sungguh 2016 ke 2015. Saya duduk di Nilai kan. Duduk panas, tiba-tiba terbakar bukit ni. Orang tanya sebab apa bakar, tak tahu. Terbakar sendiri bukit. Duduk 2-3 hari terbakar bukit sana pula. Terbakar sendiri. Tak tahu orang buang putih rokok tak tahulah, tapi tak tahu dah terbakar.
Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semaya sunat istisqa, minta hujan. Musim kemarau ada berlaku nanti, maka kita disunatkan untuk sembahyang sunat istisqa. Dalam Islam ni banyak solat. Orang agama Islam, gerhana ada sembahyangnya, hari raya kita ada. Orang yang ambil wuduk disunatkan sembahyang, banyak sembahyang. Nak musafir kita disunatkan sembahyang. Ini banyak sembahyang. Dari sunat ni banyak 150 daripada ulama. Iman Salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Malik 300 rakaat jadi sembahyang sunat satu malam. Jadi sembahyang sunat mutlak ni lagilah kita tak ada hak. Sembahyang sunat mutlak ni maksudnya kita niat sahaja ke sembahyang sunat, betul ya? Kita tu sembahyang 2 rakaat, selesai Assalamualaikum. Tak cukup lagi kita nak sembahyang, boleh sembahyang tak ada hak 200, 300, 400 rakaat boleh. Kalau sembahyang duha ada hak dia 12 rakaat kan. Sembahyang qabliyah ada hak dia 2 rakaat. Tapi sembahyang sunat mutlak ni dia tak ada hak. Sebab tu ulama boleh sembahyang sampai 200 rakaat, 300 kerana dia tak ada hak. Niat sembahyang sunat mutlak. Maksudnya sahaja ke sembahyang sunat. Itu je niat. Begitu juga jika seorang solat sunat hari raya ikut di belakang imam subuh, sembahyang subuh, maka yang afdal baginya tidak meninggalkan takbir-takbir tambahan solat sunat hari raya itu jika dia ikut imam dengan tidak melakukan takbir tersebut. Maka hal itu tidak mengapa kerana takbir-takbir itu hanyalah sunat dan tidak berdosa meninggalkannya. Jadi ini benda pelik-pelik saja. Saya rasa benda-benda ni mungkin kita tak pernah buat. Mungkin adalah 1-2 yang kita pernah berlaku pada kita, tapi kebanyakan tidak berlaku. Mungkin tidak berlaku pada kita, tetapi kalau berlaku kita dah tahu. Sebab tu ulama fiqh ni akan buat semua hukum-hukum yang mana dia terfikir akan terjadi, maka bila berlaku benda tu ada hukum. Bukan maksudnya bila benda tu berlaku tak tahu ulama dah hukum ke apa, tak tahu. Jadi semua dah ada hukum dah. Jadi mudah untuk kita. Jadi sumbangan ulama kepada diri kita tu banyak. Karena sebab tu ada patah katakan laula murabbi la ariftu rabbi. Kalau bukanlah kerana guruku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Maka nak kata ulama ni besar sumbangan dia kepada kita pada hari ini. Kalau ulama mati, ulama tak jujur dengan agama Islam, maka kita ni mungkin kita ni duduk dalam jahil, dalam kejahilan. Maka wassalli ala Sayyidina Muhammad, sebab ulama jujur, sebab ulama kita ni bertukuh lumuh untuk sampaikan agama kepada kita, maka kita dapat mengkecapi Islam pada hari ini. Kan orang cerita Manila negeri Filipina. Filipina dulu rupanya orang Islam semua. Tapi hari ini apa yang berlaku kepada mereka? Kita kata majoriti jadi Kristian. Majoriti jadi Kristian. Jadi kita ni sebab ulama. Sebab ulama, kalau ulama ni wassalli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak boleh nak berjuang, tak boleh bertahan kepada kita akidah, tak boleh menyampaikan agama kepada kita dengan betul. Kalau dia berhenti menyampaikan agama disebabkan ujian-ujian dia ditepuhi. Zaman dulu orang yang belajar agama ni, orang kata gelap masa harapan. Orang yang belajar agama ni tak ada masa depan. Kan? Orang tak nak hantar orang belajar agama. Hari ni mungkin orang nak pasal ustaz dah masuk TV ramai. Kan jadi ustaz. Kalau kawan saya belah-belah Selangor tu, bukan nak apa, dia pendakwah bebas lah. Tapi boleh 8,000 sebulan gaji, 10,000 ustaz. Jadi hari ni orang nampak ustaz, okey ustaz, nak ustaz. Kalau dulu waktu saya kecil dulu pun orang tak nak sekolah agama, menangis-nangis. Kalau budak ni zaman kita menangis-nangis sekolah agama, sekolah Arab, menangis-nangis nak sekolah mendengar, nak sekolah kebangsaan lah, tak nak sekolah agama pasal gelap masa harapan. Pergi sekolah kena pakai kopiah, pakai dia pakaian dia tak boleh pakai yang kolor. Sekolah saya kena pakai macam ni, tak boleh ikut standard sekolah menengah biasa, kena pakai kopiah. Wassalli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi hari ni lain, tapi nak kata tu sumbang ulama. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ulang ni ada ke tak? Mungkin ada lagi. Tapi zaman dulu anak-anak nakal dia akan hantar sekolah agama. Kalau anak-anak dia cerdik, dia hantar sekolah biasa. So jadi doktor ke apa ke, rugi juga sebenarnya. Rugi. Itu kata guru saya, kata sepatutnya anak kita cerdik kita hantar ke agama. Jadi kita macam mana kita nak, maksudnya lahir ulama, kalau kita hantar anak-anak yang tak boleh mengaji, tak pandai mengaji, kita pergi hantar ke agama, sedangkan kita mengharap dia tu jadi orang alim. Ini macam mana? Jadi sepatutnya hantar jugalah. Tak salah hantar anak jadi doktor apa, tapi hantar juga anak seorang ke paling kurang wakil daripada keluarga kita biar jadi ulama, biar jadi ustaz. Jadi mudah-mudahan kita kira orang yang tolong agama. Kita ni dikira orang yang menolong agama. Jadi hari ni bagus dah. Ada setengah mak ayah ni, minta maaf saya cakap tu tengah, ada mak ayah setengah daripada mak ayah ni, dia tak tutup aurat pun kat rumah, tapi dia hantar anak dia hafal Quran. Jadi bagus tu, maksudnya bagus. Jadi mudah-mudahan anak dia ni jadi orang agama, jadi ustaz apa, nanti boleh ajak mak dia sekali, ayah dia sekali, jadi makin dekat kali pada. Jadi paling kurang ada tuan-tuan seorang atas rumah kita ni, kita hantar kepada agama. Maksudnya kita tolong agama ni. Jadi kalau kita hantar semua anak kita yang bermasalah, kadang ustaz-ustaz di biasa pusat tapi pening kepala. Ustaz pening kepala nak buat macam mana, mandi air bunga tak jadi hijau tu. Masalah pada sini. Oh, Kelantan kata dia pergi asrama, dia jadi ketua jahat sekali. Dia yang cakap semua, lari lawang ustaz, jadi sakit kepala ustaz. Gitu. Hantar yang baik-baik seorang. Seorang je, mungkin nak ramai. Kalau anak 10 tu seorang bagi. Itu pengorbanan kita, usaha kita, supaya kita tolong agama Islam. Jangan hantar doktor belaka, hantar agama seorang. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Catatan tambahan dia kata, tidak boleh orang yang solat qasar ikut di belakang imam yang solat tamam 4 rakaat kerana tidak menepati syarat sah solat qasar. Kita semaya 2 rakaat, ikut di belakang semaya 4 rakaat. Tak boleh. Kerana apa? Semaya qasar ni memang, kalau kita niat semaya qasar ni mesti dibuat 2 rakaat. Jadi disebabkan aturan semaya qasar ni 2 rakaat, maka kita tak boleh ikut di belakang orang semaya 4 rakaat. Tadi kita semaya sunat, saya sunat 2 rakaat, ikut di belakang orang semaya 4 rakaat boleh. Wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ikut di belakang qasar 4 rakaat tidak boleh. Itu beza dia sebab qasar saja. Tidak boleh seseorang yang solat qasar ikut di belakang imam yang solat tamam 4 rakaat kerana tidak menepati syarat sah solat qasar. Tu syarat sah solat qasar. Maksudnya syarat sah solat qasar ni mesti kita ikut imam yang sembahyang 2 rakaat. Sembahyang qasar juga. Kalau kita ikut imam selain daripada sembahyang qasar, tidak boleh. Ini syarat sah solat qasar. Sembahyang sunat tadi tak apa. Gitu. Jadi kalau kita nak sembahyang di belakang imam yang sembahyang tamam, kita niat qasar, kita kena niat sembahyang tamam juga. Sahaja ke sembahyang fardu 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Kita ikut di belakang imam yang sembahyang tamam tu boleh. Tak boleh kita main aku sembahyang fardu zuhur qasar mengikut imam kerana Allah Taala, tak boleh. Aku sembahyang qasar fardu zuhur mengikut imam kerana Allah Taala, tak boleh. Mesti sembahyang fardu zuhur macam imam sembahyang baru boleh. Jamak macam mana jamak? Jamak boleh, qasar tak boleh. Kan qasar ni benda yang lain, jamak ni benda yang lain. Kalau tuan-tuan musafir, tuan-tuan tak nak buat qasar, tuan-tuan nak jamak saja, boleh. Tuan-tuan sembahyang zuhur 4 rakaat, lepas tu asar 4 rakaat, boleh. Sebab qasar dengan jamak ni dua benda yang berbeza, bukan satu. Ataupun tuan-tuan nak sembahyang qasar saja, jamak tak nak. Tuan-tuan berhenti satu tempat, tuan-tuan sembahyang zuhur 2 rakaat, lepas tu tuan teruskan perjalanan.
Sampai masuk atas asar, tuan-tuan berhenti lagi, sembahyang asar 2 rakaat. Tuan-tuan tak buat jamak, boleh juga. So, sembahyang tuan-tuan. Jadi sembahyang jamak dengan qasar ni dua benda yang berbeza. Tuan-tuan nak buat jamak saja, boleh. Tuan-tuan nak qasar saja, boleh. Ataupun tuan-tuan nak buat jamak dengan qasar, boleh dua-dua. Himpun lagi baik. Jadi afdal orang yang musafir ni lebih daripada 3 marhalah afdal bagi dia solat jamak dan qasar. Afdal. Orang yang cukup 2 marhalah diberikan rukhsah untuk sembahyang jamak dan qasar. Cukup 2 marhalah. 90 kan? 90 km kita diberi kita diberi rukhsah, kita diberi kelonggaran boleh sembahyang jamak dan qasar. Tetapi kalau 3 marhalah perjalanan kita ni jauh 100 lebih. 100 kalau 90 135 km 3 marhalah. Maka waktu tu kita afdal sembahyang jamak dan qasar. Kita tak boleh pilihan lagi. Afdal jamak dan qasar. Kalau tadi 2 marhalah kita ada pilihan. Maksudnya aku nak sembahyang tamam lah. Boleh, tak ada masalah. Harus. Tetapi kalau lebih perjalanan jauh, maka afdal untuk kita sembahyang jamak dan qasar. Walaupun kita hari ni kita ada kereta duduk dalam ekor, sejuk, zaman Nabi musafir dengan unta, penat kita kata, tetap kita di afdal sembahyang jamak dan qasar kalau lebih 3 marhalah. Pasal kita penat juga. Kadang jalan jam, payah juga. Gitu. Naik kapal terbang berapa jam je, tapi dia kira jarak. Dia tak kira masa, dia kira maksudnya kilometer. Dia kira jarak. Walaupun kita naik kapal terbang, naik kapal selam ke, jalan kaki, dia kira jarak. Bukan kira masa. Gitu. Sebab tu kecanggihan hari ni kan. Tapi musafir ni ke mana-mana pun susah. Kita bila musafir kita tahu kesusahan musafir. Di perjalanan dia tu nak cari rumah, nak cari makan tu susah. Sebab Nabi kata tadi musafir ni ada sebahagian daripada azab di atas muka bumi. Musafir ni susah. Ada musafir senang sebab bukan tempat kita pergi kan. Nak cari makan susah. Kalau kita, walaupun kita naik kapal terbang nak cari makan lagi, kita kata nak cari tempat tinggal lagi susah. Jadi diberi rukhsah, kelonggaran. Nak cari tempat sembahyang pun susah dah kadang-kadang. Tak tahu kat mana. Seorang yang solat qasar tidak boleh beriman seorang yang solat tamam, maka sekiranya dia mengikut kepada seorang yang solat tamam, sama ada imam itu seorang musafir atau mengikut kepada solat Jumaat, subuh atau solat sunat mana juzuk, orang yang itu nama dia awal akhir seperti itu, maka tasyahud akhir, maka tak dia melakukan solat itu dengan tamam 4 rakaat. Maka tak boleh buat qasar kalau ikut orang yang sembahyang tamam. Walaupun dia tak, imam tu duduk rakaat ketiga, dia pun kata kalau aku sembahyang sedang elok, imam bagi salam aku pun selesai. Tak boleh juga. Tak boleh guna helah begitu. Kalau orang sembahyang tamam, maka kita kena buat 4 rakaat. Kita ikut dia kena buat 4 rakaat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah ditanya mengapa orang musafir itu menunaikan solat 2 rakaat ketika bersendirian dan solat 4 rakaat apabila dia berimam kepada orang yang mungkin. Maka jawab Ibnu Abbas yang demikian itu adalah sunnah Nabi. Kalau orang tanya kenapa buat gitu, sunnah Nabi. Kita isyak sikit. Syarat kedua yang kedua, hendaklah berniat mengikut iman atau berniat menjadi makmum. Maka makmum hendaklah menghadirkan niat menjadi makmum atau mengikut imam. Jika tidak berniat, jadilah solatnya seorang diri kecuali solat Jumaat, ia tidak sah melainkan secara berjemaah. Jadi tuan-tuan, kalau solat berjemaah ni tuan-tuan tak niat jadi makmum, sahaja ke sembahyang fardu maghrib kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan ikut imam, maka tak dapat pahala berjemaah. Tuan-tuan sembahyang dapat pahala sembahyang seorang diri, kecuali sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib niat mengikut imam. Kalau tak niat ikut imam, tak sah solat kita. Sebab solat Jumaat dia, syarat dia mesti dilakukan secara berjemaah, baru sah solat Jumaat tu.
Kalau sembahyang seorang diri saja jemaah tidak sah. Jadi kalau kita tak niat jadi makmum sembahyang Jumaat, maka kita solat kita tidak sah. Maka wajib sembahyang Jumaat niat jadi makmum. Wajib. Soalnya tempat kita ni mungkin okey, setengah tempat di luar negara orang perempuan pun dia pergi sembahyang Jumaat. Jadi bila orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, orang perempuan kena tahu sembahyang Jumaat ni wajib mesti niat jadi makmum ataupun jadi imam. Kalau tak sembahyang kita tidak sah. Niat berjemaah bukanlah syarat sah solat, tetapi syarat sah mengikut imam. Gitu. Jadi niat solat berjemaah ni bukan syarat sah solat. Kalau kita tak niat jadi makmum pun solat kita tetap sah, kecuali solat Jumaat lah. Tetapi dia syarat sah mengikut imam. Baik. Salli ala sayyid. Sekiranya musalli orang solat itu menjadi makmum, maka wajib baginya untuk berniat berjemaah atau mengikut imam atau jadi makmum. Sekiranya dia tidak berniat berjemaah kemudian dia mengikut pergerakan imam secara sengaja menunggunya, yakni untuk mengikut pergerakan imam selama panjang kadar satu rukun, maka batallah solatnya. Ia tidak wajib berniat makmum ketika takbiratul ihram. Ada setengah pandangan ulama kata, kalau kita jadi makmum orang, kita sengaja tak nak niat. Kita tahu kita perlu niat jadi makmum. Kalau tak kita rugi. Maka dia tak niat jadi makmum. Maka kalau lama sekadar mana masa dia tak niat ikut imam itu, sekadar masa satu rukun, maka batal solatnya. Ada setengah ulama kata. Saya saja tak ada niat. Pelik juga. Allahu Akbar, tak niat jadi makmum. Dan sekadar satu rukun, lama satu rukun. Salli ala sayyidina Muhammad. Satu rukun berapa lama? Tak lama. Satu rukun ni tidak lama. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi satu rukun. Selesai baca surah Al-Fatihah tu dikira satu rukun. Al-Fatihah untuk orang yang biasa baca, ulama kata 20 saat lebih. Itu satu rukun kan? Gitu. Okey, perhatian imam sunat berniat menjadi imam sama ada permulaan solatnya atau pertengahannya agar ia mendapat fadilat solat berjemaah. Jika imam tidak berniat imamah, sah solat para makmum yang mengikutnya. Jadi ni isu imam pula, dia tak niat jadi imam. Dia sembahyang di belakang, di depan makmum, tapi dia tak niat jadi imam. Maka imam ini sunat niat jadi imam bila dia ingat. Katakan rakaat kedua baru dia ingat. Maka sunat dia niat dia jadi imam waktu tu. Jadi sekiranya dia niat pada rakaat kedua, maka bermula rakaat kedua itulah dia dapat pahala berjemaah. Rakaat pertama tadi tak dapat. Jadi imam tak ada masalah lah. Bila dia nak niat tu, dia akan tetap dapat pahala berjemaah. Makmum tadi kalau dia tak niat, sengaja lewat niat, maka dia tak dapat fadilat solat berjemaah. Kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh. Imam kena niat jadi imam. Kalau dia tak niat jadi imam, imam tu sembahyang dia tak sah. Makmum sah. Makmum kata aku sembahyang fardu Jumaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sah sembahyang makmum belakang. Imam aku sembahyang fardu Jumaat, tak jadi niat imam, maka sembahyang imam seorang tak sah. Sembahyang makmum belakang tu semua sah. Gitu. Sebab dia yang tak niat. Makmum dah niat. Tidak wajib berniat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram kecuali pada 4 rakaat. Pada 4 keadaan berikut. Okey, sikit. Ambil muka saya ni. Gini tuan-tuan, niat jadi makmum atau niat jadi imam ini untuk solat biasa. Solat biasa kecuali solat Jumaat, kita tidak wajib niat ketika takbiratul ihram. Sunat saja kita niat jadi makmum ketika takbiratul ihram. Saja kesembahyang fardu isyak kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, dia takbir kan, dia tak niat jadi makmum. Lepas dia takbir tu, barulah dia niat mengikut imam, dia kata, kerana Allah Ta'ala. Boleh dia buat gitu. Kerana sunat saja kita niat ikut imam ketika takbiratul ihram. Ada orang ni dia
dia maksudnya kalau niat panjang dia jadi takbir payah nak masuk. Gitu. Allah. Habis apa? Nak boleh takbir tu. Habis apa? Semula. Allah. Habis apa juga. Jadi ada yang waswah pasal dia kata niat dia ni dengan akbar tu tak masuk, tak teli. Maka jadi waswah. Maka sebab tu ulama kata tak payah pun nak niat sebenarnya. Sahaja aku semayang fardu isyak. Syukur dah. Sah dah niat kita. Dalam takbiratul ihram tu sah. Jadi niat ni dia pintas hati. Kita lintah je. Aku semayang fardu isyak. Bukan sahaja aku solat. Bukan satu-satu gitu. Laju pun boleh dalam takbir. Jadi kadang-kadang kita kesian juga. Setelah orang semayang tu, saya pernah jumpa satu tempat semayang Allah Akbar, macam gitu. Allah Akbar tu masuk. Jadi bila imam dia punya lama tu, imam selesai dah baca surah Al-Fatihah, baca surah, imam pun nak rokok. Allahu Akbar, imam pun rokok dia. Allah Akbar, pun tengah rokok. Waktu tu boleh masuk terus, kata. Waktu mula-mula bukan bahaya payah nak masuk. Jadi kita biar faham. Niat ni mudah. Maksudnya lintas hati, dia laju. Dia bukan satu-satu sahaja aku angkat itu. Lintas satu maksudnya dia boleh pergi laju. Boleh pergi sepintas kilat. Gitu kelajuan dia. Allah tu kita ingat dah. Aku nak semayang fardu isyak. Dia kira sah dah. Bukan Allah sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat mereka. Lama sungguh dah nak boleh masuk. Waktu jadi payah tu. Jadi ingat 3 perkara aja. Dia panggil 3. Sengaja, kena sebut sahaja aku sembahyang fardu isyak. Cukup dah tu. Cukup dah dalam takbiratul ihram kita, sah dah sembahyang kita. Kita tak sebut rakaat, kita tak sebut ikut imam kerana Allah Ta'ala, sah dah sembahyang kita. Jadi lepas tu baru kita niat jadi makmum. Boleh. Ini nak bagi tahu tu maksudnya sunat sahaja sunat sahaja mengikut niat mengikut imam pada takbiratul ihram. Sunat sahaja. Okey. Tidak wajib berniat sebagai imam dan makmum dalam takbiratul ihram kecuali pada 4 keadaan. Yang keadaan lain tak wajib kita niat jadi makmum ataupun imam dalam takbiratul ihram. Yang pertama, keadaan ni dia kata keadaan ni jadi wajib kita niat jadi makmum atau imam dalam takbiratul ihram. 4 keadaan ni. Yang pertama, solat Jumaat kerana tidak sah melainkan berjemaah. Sembahyang Jumaat mesti kena niat sahaja ke sembahyang fardu Jumaat mengikut imam. Tak boleh nak niat lepas takbiratul ihram. Tak boleh. Buat seperti sembahyang lain tak boleh. Tidak sah sembahyang Jumaat tu. Yang kedua, solat dipanggil solatul muaddah. Solat fardu yang diulang. Kita boleh sembahyang Zuhur 2 kali, sembahyang Isyak 2 kali, sembahyang Subuh 2 kali. Kita boleh sembahyang begitu. Bukan kata isim tak. Kita tengok sembahyang 2 kali kita kata isim. Tak, bukan isim. Bukan orang ni isim. Orang tu belajar. Tapi dengan syarat kali kedua itu secara solat berjemaah. Jadi dia sembahyang dah Zuhur, sembahyang seorang diri tadi. Pasal tak ada orang. Dia tunggu-tunggu orang tak mari, dia sembahyang seorang diri. Tiba-tiba orang datang, seorang datang. Dia pun ajak orang tu sembahyang berjemaah Zuhur lagi sekali, boleh. Mesti syarat solat ulangan ini secara berjemaah. Solat kali kedua itu mesti secara berjemaah. Bukan seorang diri. Jadi sunat untuk kita dah sembahyang seorang diri, tiba-tiba orang datang. Sunat untuk kita sembahyang sekali lagi secara berjemaah. Fardu Zuhur tadi. Tadi macam orang dia surau ni, dia azan, tiba-tiba dia tunggu orang 10 minit, orang tak datang. Dia pun sembahyang selesai. Tiba-tiba orang musafir agaknya berhenti datang. Maka sunat bagi dia sembahyang lagi sekali, untuk sembahyang Zuhur lagi sekali secara berjemaah. Tetapi mesti dia niat ketika sembahyang berjemaah itu niat jadi makmum ataupun jadi imam ketika takbiratul ihram. Kalau dia tak niat, tak sah dia. Sembahyang dia tak sah. Solat ulangan dia tadi tidak sah. Kerana syarat sah solat ulangan ini mesti dibuat secara berjemaah.
Sebab tu dia kata solatul muaddah ini solat yang diulang kerana fadilat berjemaah, kerana ia tidak sah melainkan berjemaah. Gitu. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jadi kalau orang tanya, boleh tak sembahyang berjemaah ni, sembahyang fardu ni diulang? Boleh jawabnya. Jawab boleh dulu. Macam mana boleh? Kalau dia ulang itu, dia buat secara berjemaah, boleh. Kalau dia buat seorang diri juga, sembahyang fardu seorang diri, tak boleh. Melainkan dia sembahyang qada lah. Sembahyang qada tu isu lain. Okey, solat jamak takdim kerana hujan, kerana ia tidak sah melainkan berjemaah. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita boleh sembahyang jamak takdim. Takdim ni maksudnya sembahyang zuhur, asar dalam waktu zuhur. Itu takdim. Kalau sembahyang zuhur dalam waktu asar dia panggil takhir. Takdim ni maksudnya sembahyang dalam waktu pertama ni. Kita sembahyang asar dalam waktu zuhur. Jadi kita boleh sembahyang jamak takdim ketika musim hujan. Ni musim hujan ni. Sembahyang jamak semua. Hukum kata boleh. Macam mana ni? Ni musim hujan. Masalah je musim hujan sembahyang jamak. Lepas tu pergi makan ngeteh kedai boleh pula. Aduh. Zaman dulu orang, maksudnya dia nak datang masjid ni payah. Disebabkan nak datang masjid ni kena mengarung air, mengarung. Sifai mengarung. Mengarung air nak pergi masjid. Pasal banjir. Ataupun nak pergi susah pasal tak ada kena air kereta, tak ada. Jadi kena basuh kuyup. Maka dibenarkan untuk dia sembahyang jamak takdim, tetapi mesti dibuat secara berjemaah. Dibuat secara berjemaah. Dia mari masjid, dia sembahyang zuhur, lepas tu dia niat sekali sembahyang asar. Pasal dia nak mari sembahyang asar nanti payah. Kerana kena masuk dalam air, nanti dia basuh kuyup, payah, hujan lebat dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Maka dia boleh sembahyang jamak takdim. Gitu. Dia diberi rukhsah. Gitu. Untuk kita yang boleh mari ni, afdal untuk kita sembahyang macam biasa kan. Sebab kita boleh mari, ada kereta dan masalah. Tapi macam orang duduk pantai timur, hujan, banjir, payah nak pergi, mungkin dia boleh ambil rukhsah. Ingat ni rukhsah sahaja. Rukhsah maksudnya keringanan yang agama kita bagi untuk kita buat. Tak wajib pun kita buat begini, cuma diberi rukhsah. Kalau berlaku pada kita susah untuk kita pergi masjid, maka kita boleh ambil ni. Ni orang yang tak pernah datang masjid, mari masjid pasal boleh sembahyang jamak. Boleh sembahyang jamak. Mari kita boleh sembahyang jamak pakai mari masjid. Jadi kita gitulah maksudnya. Bila kita tahu berlaku pada kita kesusahan, kita tahu kita boleh sembahyang jamak takdir dalam mazhab Syafi'i kerana hujan. Kita rumah kita ditimpa banjir ke dan sebagainya, maka kita sembahyang berjemaah di masjid jamak dengan asar tu. Lepas tu kita balik, tak mari dah. Pasalnya kita nak rumah kita, nak angkat barang, nak selamatkan macam-macam lah kan? Gitu. Mungkin orang yang ditimpa banjir dia rasa kesusahan ni, kita tak rasa sangat. Gitu. Solat yang dinazarkan akan ditunaikan secara berjemaah, maka wajib berniat imam dan makmum. Macam kita sembahyang, kita kata aku bernazar kalau aku dapat anak perempuan, aku nak panggil semua orang datang rumah aku buat sembahyang hajat, baca doa samad contoh. Maka jadi nazar. Bila nazar begitu, seperti dia bernazar nak sembahyang hajat berjemaah. Sedangkan sembahyang hajat itu sunat, buat sembahyang diri. Seperti dia bernazar nak buat berjemaah. Maka bila dia bernazar buat salat hajat berjemaah, dia kena niat mengikut imam. Sebab dia dah nazar. Bukan kalau dia tak niat mengikut imam, sah salat dia, tapi hukumnya haram. Pasal dia bernazar begitu. Ni isu dia bukan sah tak sah, tapi isu dia haram dengan tidak haram. Sebab dia dah nazar gitu. Sekiranya dia tidak berniat dan takbiratul ihram, solatnya sah tetapi haram kerana menyalahi nazarnya. Jadi orang yang cerdik begitu. Ada orang cerdik dalam ibadah ni. Contoh esok dia nak sembahyang sunat, dia pun nazar.
Aku bernazar esok aku nak puasa sunnah. Maka esok dia puasa sunnah itu dapat pahala seperti puasa wajib kerana dia telah nazar. Gitu. Ada orang cerdik dia bernazar gitu. Dia cerdik dia buat ibadah, maksudnya dia tahu esok dia selalu puasa sunnah, maka dia bernazar. Maka dapat pahala seperti sembahyang puasa wajib. Gitu. Sama juga solat sunnah dia boleh bernazar. Kalau orang yang cerdik dalam ibadah, dia tahu dia selalu buat sembahyang sunnah, maka dia bernazar. Contoh di rumah, aku nak sembahyang sunnah qabliyah maghrib. Dia bernazar, maka dia pun bagi sembahyang sunnah qabliyah maghrib dapat pahala seperti sembahyang fardu. Tapi kena buat. Bila kita bernazar, kita kena buat, wajib buat. Kita tak boleh tak buat. Cuma ni bukan saya kata sendiri, tapi Ustaz Muhadi, guru saya, dia kata begitu. Kalau kita orang yang selalu puasa sunnah, boleh, dia kata afdal untuk kita niat nazar puasa sunnah, sebab kita memang kita buat. Kita niat nak nazar puasa sunnah, maka kita puasa nanti sunnah tu dapat pahala seperti ibadat wajib. Jadi besarlah pahala wajib ni, besar. Ibadah solat wajib ni besar pahala dia. Baik. Jika seseorang yang sedang solat berniat mengikut imam di pertengahan solatnya, sah ikutannya, tapi makruh dan tidak mendapat fadilat solat berjemaah. Kita sembahyang, kita tak niat ikut imam, pertengahan solat baru kita niat, hukumnya makruh dan kita tidak dapat lagi fadilat solat berjemaah. Habis. Jika seseorang berniat menjadi imam di pertengahan solatnya, maka terhasil baginya fadilat berjemaah permulaan dari niatnya, dan tidak makruh niat imam di pertengahan solat. Berbeza dengan imam. Imam dia tak makruh, dan kalau dia niat pada rakaat kedua tu dah dia dapat fadilat dia. Tapi kita orang biasa ni makmum, kalau kita tak niat hukumnya makruh dan kita tak dapat fadilat solat berjemaah kalau kita lewat berniat jadi makmum. Wallahu a'lam. Maka kita akan sambung pada minggu akan datang. Syarat kedua yang ketiga, wajib makmum mengikut imam. Muka surat 13. Ada salah tak tuan-tuan? Ini surah apa nama? Surah kita. Surah apa kita panggil? As-Solihin. As-Solihin. Kampung ini. Kalau tak ada salah, sekadar itu saja. Saya tanya masalah niat juga. Niat ni benda yang selalu seni lah kita kata. Benda yang tak nampak. Okay. Jadi macam mana kalau dia dah tahulah masuk waktu Zuhur, depan ada imam. Kita angkat kaki, memang dia tahulah dia nak sembahyang Zuhur. Okay. Dia tahu Zuhur ni 4 rakaat. Dia tak ada, dia niat dia macam tu lah. Dia dah tahu lah masuk waktu Zuhur 4 rakaat, depan ada imam. Okay. Jadi dia terlintaslah niat perasaan dia tu nak sembahyang Zuhur. Okay. Maka kalau sebelum angkat takbir, sebelum takbiratul ihram, dalam mazhab Syafi'i kata bukan niat. Dia terlintas nak sembahyang Zuhur, ikut imam apa semua tu. Macam tadi, kalau sebelum angkat takbir, dalam mazhab Syafi'i kata belum niat lagi. Tapi dalam mazhab lain kata tu niat dah. Mari turun daripada motor tu, kita memang niat nak sembahyang Zuhur, ikut imam, dikira niat dah dalam mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata belum niat. Kecuali kita angkat takbir, kita terlintas hati, kita nak ikut imam ni sembahyang Zuhur, dikira niat. So itu beza dia situ dalam mazhab Syafi'i. Jadi dikira niat dah. Macam tuan kata tadi, kita tak sebut usolli apa-apa semua, kita tak sebut. Kita tu angkat takbir, kita sedar yang kita ni sembahyang Zuhur ikut imam, dikira sah. Sembahyang fardu Zuhur dikira sah. Tapi mesti maksudnya terlintas itu ketika kita angkat takbir, bukan sebelum takbir. Kalau sebelum takbir
dikira bukan niat lagi dalam mazhab Syafi'i. Adapun lafaz itu sunat saja. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada ma'muman lillahi ta'ala, itu sunat, boleh pahala sunat. Itu sunat kita sebut lafaz sebelum kita sembahyang, kerana dia dapat menolong hati kita untuk kita hadirkan niat. Tapi kalau kita mari terus niat terus tak baca usalli, sah sembahyang kita. Macam tuan tu kata, cuma mesti ketika takbiratul ihram, jangan sebelum. Masa kita kata belum niat lagi kalau sebelum. Allah. Tapi niat gitulah, betul tu. Maksudnya lintas hati. Kalau kita masih tak kita baca niat tu, kalau kita nak ikut imam kita lambat. Ataupun selepas kita baru cakap makmuman. Maksudnya kita niat tadi, waktu kita niat kita kata sahaja aku sembahyang macam isyak ni. Sahaja aku sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Okey. Lepas tu kita nak terlalu panjang. Kita macam ustaz dekat tadi pendek kan. Keluar dia direct baca sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Macam tu je. Boleh? Kita tak payah nak sebut jadi makmum. Boleh? Tak payah. Dia nak sebut makmum. Selepas kita angkat takbir boleh. Masa kita dah angkat. Kita lintah gitu di hati kita lintah nak ikut imam. Macam kita niat nak mufaroqah, aku tak nak ikut imam ni, kita lintah di hati. Macam tu juga. Bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, kita lintah hati kita nak ikut imam ni. Dikira kita niat jadi imam, makmum dah. Bukan, sebenarnya niat tak susah. Mesti dia panggil ada sahaja aku, kemudian solat apa kita sembahyang, zuhur, fardu kena sebut tiga tu. Sembahyang apa, jenis sembahyang, apa, nama sembahyang, jenis sembahyang tu, fardu ke sunat kena sebut. Lepas tu sahaja aku tu kena sebut. Sahaja aku sembahyang fardu, aku sembahyang fardu zuhur. Macam tu. Kalau letak dekat sini tu dah letak lah dalam waktu ikut imam. Masa tangan dia letak dekat ada tu dah memang dah letak ikut imam. Ikut imam. Macam tu je. Macam tu, mudah. Macam kita niat mufaroqah macam mana? Contoh kita tengok imam ni ada tapak kaki dia ada tahi cicak. Imam ni batal solat, kita pun niat mufaroqah tak nak ikut dia. Gitu. Jadi niat ikut imam seperti itu, mudah je. Sebenarnya kalau kita tahu niat ni pendek dia sunat. Sebab tu setengah orang mudah yang angkat takbir, kita terkejut. Orang Arab lagi mudah. Allahu Akbar. Kata cepat tau. Sebab dia pandai buat niat. Kita ni orang Melayu lambat tu. Allahu Akbar. Kita paling kurang gitu. Tapi orang Arab Allahu Akbar. Mudah kita kata dia niat. Gitu. Pasal mungkin dia buat yang wajib saja. Tiga perkara. Puasa, ta'aruf, ta'yid. Tiga perkara. Sahaja aku solat, sahaja aku solat. Okey, itu satu. Fardu zuhur, 2, 3. Sahaja aku solat, fardu zuhur, 3 perkara kena ada. Kalau asar, isyak. Lepas tu lah. Maksudnya lepas kita takbir pun boleh. Kalau tak sebut sahaja, tak sahih. Sahaja, sengaja boleh. Sahaja ataupun sengaja. Tiba-tiba aku solat adu zuhur lagi dia. Aku solat zuhur, Allah Taala. Mesti kena sengaja ataupun sahaja. Sengaja dengan sahaja ni maksudnya kita macam mana nak cakap? Maksudnya kita sembahyang ni bukan dipaksa, memang kita nak sembahyang. Sebab tu dalam ni ada kan sahaja, ada kitab lama, sengaja aku solat ataupun sahaja. Aku solat fardu zuhur. Boleh je sebenarnya, tapi letaklah sengaja sahaja sebab
Kalau kita kata aku semaya pada zuhur tu, kita tahu dah sebenarnya. Kita tahu dah kita nak semaya zuhur. Tapi kalau boleh ikut terjemahan yang ulama kita buat. Sebab saya takut tak tepat. Tak tepat terjemahan kita ni. Sebabnya bahasa Arab, orang bahasa Arab bila sebut usalli tu, dia tak faham maksud. Kita diterjemah dari bahasa Melayu, yang paling tepat apa dia terjemah? Sahaja. Ada zaman dulu sengaja. Macam saya belajar sifat 20 kan. Sifat 20, bagi contoh. Kalau zaman dulu sifat kudrah, saya bagi contoh sifat kudrah. Kita terjemah Allah ni maha berkuasa. Tiba-tiba ada ulama kata tak tepat, maha berkuasa. Kena terjemah perkuasa, baru tepat dengan bahasa Arab. Jadi kalau boleh ikut terjemahan yang ulama buat. Sebab kita tahu terjemahan yang paling tepat dalam bahasa Melayu. Kalau dia buat sengaja, sahaja. Cuma 3 perkara tu mesti ada lah. Sebab saya tak dengar ustaz-ustaz ataupun ulama lain yang tak, maksudnya yang buang perkataan sengaja ataupun sahaja. Jadi tuan-tuan gunalah sengaja ataupun sahaja. Sebab kita ikut ulama. Sahaja. Jadi saya pun tak tahu tu. Kalau tanya kenapa letak sengaja tu, tak tahu. Kena tanya balik, kena tengok balik kita apa sebab. Kalau dalam bahasa Arab tu usalli pun boleh kan? Sahaja tu sengaja. Usalli sahaja aku. Usalli sahaja aku semayang. Usalli sahaja aku semayang. Kata ada salam. Sekarang itu saja. Nanti kita sambung lagi pada minggu akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini satu perhimpunan yang diberkati, dan perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang dirahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami dalam kesusahan, ya Allah, bantulah ya Allah, permudahkanlah urusannya ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami dalam kesakitan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.